Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawah wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan kasih sayangnya hari ini dapat lagi kita bersambung dan bertemu dalam siaran Bicara Maqasid. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung semula perbincangan kita yang telah pun kita tinggalkan dalam episod yang 20 yang lepas, lebih kurang lah episod 20-21 yang lepas. Sebelum bicara kahfi, kita membincangkan tentang falsafah Al-Baqarah berkenaan dengan bagaimana kita ini masih lagi duduk di dalam sistem lembu, sistem Al-Baqarah, sistem sapi betina, sistem yang menyebabkan kita sudah menjadi anak perempuan di akhir zaman, tidak lagi menjadi seperti mana anak lelaki yang kuat, yang rijal, yang merijal jiwanya, yang orang-orang yang boleh diangkat martabatnya sebagai pemimpin, menggalang amanah dan juga mereka yang menguruskan agama ini pada tangan yang berhak. Jadi ini antara benda-benda yang kita lihat. Ada ketikanya kita kena baca Al-Quran itu bukan sebagai satu bacaan yang berbentuk buku cerita sahaja, tetapi dia lebih kepada satu bentuk kisah ataupun penceritaan yang lebih mendekatkan kita kepada bagaimana kita nak membangunkan agama, meletakkan kembali agama di tempatnya. Kemudian kita juga adalah orang-orang yang bertanggungjawab membaca Al-Quran itu dengan penuh khusyuk sebagai satu amanah. Khusyuk adalah fokus, dan sebenarnya benda itu adalah berat. Dalam surah Al-Baqarah juga dinampakkan dalam ayat 45, dalam ayat 45 dinampakkan wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dinampakkan perkataan khusus di situ adalah wasta'inu, kerana dia adalah keterkaitan dengan Al-Fatihah yang kita bacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami mengabdikan diri dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Perkataan yang ada dalam tu adalah kami. Minggu lepas kita recap balik sedikit sebanyak. Perbincangan kita tentang kami ini adalah sesuatu yang kita nak kena faham bila mana kita meletakkan basmalah Allah itu semula kepada tempatnya, pada haknya. Kemudian kita bukan lagi seorang yang bekerja kerana aku. Hari ini masing-masing bersikap individualistik. Dia tidak ada kaminya. Kalau kaminya itu dia terlalu terkait pula dengan sikap ataupun sifat lebih kepada ketaksuban, kepada orang kata asabiyah. Asabiyah ni dalam bahasa Arab bermaksud kita mungkin lebih kepada berpuak-puak. Kita lebih, kalau orang jahiliah dulu, orang Arab Mekah dulu, mereka ni lebih kepada kabilah. Mereka lebih berbangga-bangga dengan nama datuk nenek moyang mereka. Kalau kata Bani Hashim contohnya, Bani Hisham contohnya. Kemudian ada Bani Khuraizah, ada beberapa bani-bani yang terkaitan, Aus dan Khazraj. Itu antara nama-nama yang terkaitan dalam sejarah lipatan sejarah agama Islam itu sendiri, sehinggalah melibatkan Bani-Bani Umayyah. Lepas itu masuk saja ke khalifahan, dia ada Bani Abbasiyah, Umayyah, ada datang pula Fatimiyah, kemudian datangnya khalifah dari sudut Uthmaniyah. Semua itu antara nama-nama keturunan-keturunan bani-bani, puak-puak yang telah pun memerintah ataupun telah pun memperlihatkan bagaimana Islam itu duduk di atas kekuasaan kekhalifahan mengikut kabilah ataupun kafilah. So kita hari ini adalah orang yang bagaimana pula nak direlatekan kita ini. Sejarah sejarah lah, benda dah lepas, tetapi sejarah itu adalah satu pattern, satu sunnah yang kita boleh lihat daripada mana bermula benihnya. Benih tahu, dia bukan lagi cerita kita sembang dekat furuk, dekat cerita cabang. Kita tak sembang angin lagi dah, kita sembang benih ni. Dia hasilkan buah apa? Buah yang baik ataupun buah yang buruk. Dia hasilkan buah yang menyebabkan bila kita makan je buah tu menyebabkan kita rasa sedap ke ataupun kita rasa pahit.
Dia kena tahu ni sejarah ni. Dan sejarah ini adalah sesuatu yang kita di akhir zaman ni yang merasai kesan dia. Tahu, kalau datuk nenek moyang kita tanam durian, kita tak rasa penat tanam, menunggu pokok tu besar, menunggu pokok itu bila nak keluarkan hasil. Kita sedar-sedar je kita dah makan durian, hasil daripada yang menanamnya datuk nenek moyang kita dulu. Tahu, nak dapat pokok durian tinggi sampai dekat 50-60 kaki tu bukan benda mudah. Dia memerlukan tahun, bertahun-tahun kita terpaksa tunggu nak dapat pokok sebesar sepeluk dua peluk. Jadi kita pula di akhir zaman ni senang-senang je kita datang tebang je pokok tu, habis. Kerana rakus dan tamaknya kita, kan, nak tanah. So bila nak tanah, apa kita kena buat? Kita kena tebang, clearkan, land clearing, kita kena clearkan tanah-tanah ni kerana kita nakkan tanah itu. So ini semua adalah analogi. Tetapi di sebalik analogi ni, ada tak ceritanya dalam Al-Quran? Ada. Dalam Quran banyak cerita tentang penanam-penanam, pekebun-pekebun, orang-orang yang menanam. Itu dipanggil Al-Falah. Al-Falah ini adalah petani. Petani ni orang yang menanam pokok, tanam pokok. Dia mesti nak kepada hasil. Tak ada orang tanam pokok dia tak nak hasil, kecuali tanam pokok bunga hiasan lah. Tapi itu pun masih nak hasil lagi. Dia nak hasilnya cantik, hasilnya indah, hasilnya sedap mata memandang, hasilnya itu boleh ditunjukkan kepada orang lain, kan, tayang kat orang lain, kan. Sebab tu pokok duduk depan laman rumah, tak ada pokok duduk dalam bilik, sebab nak tayang kat orang luar, nampakkan kecantikan rumah kita itu. Salah satunya adalah ada hiasan-hiasan dan tumbuh-tumbuhan ni. So ini adalah sikap dan sifat manusia. Dan bila baca Al-Quran, Al-Quran dia hanya menampakkan satu ayat halus dan ayat kasar. Ayat kasarnya itu dalam bentuk ayat-ayatnya. Tetapi ayat halus tu kita kena baca apa yang ada di dalam alam. Bukan alam depan mata kita, alam semesta termasuk langit dan bumi. Sebab tu Allah kata, lihatlah kejadian langit dan bumi. Dia adalah satu pelajaran, peringatan kepada orang-orang yang mahu berfikir. So kalau kita tak gunakan akal, kita tak jadikan pemikiran ini yang Allah bagi kepada kita ni, walaqad yassarnal Quran lizik, telah kami jadikan Al-Quran ini sebagai satu peringatan. Jadi Allah tanya, hal adakah mudakir, ada tak orang yang nak ni ambil pelajaran? Ada tak orang yang nak ambil pelajaran? Allah dah bagi Quran ini, Allah dah mudahkan Quran ini. Allah ulang berapa kali? 4 kali Allah ulang dalam ayat yang sama, daripada surah Al-Qamar, surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah dah rakamkan. Ulang 54, 17, 22, 32, 40. Allah ulang 4 kali ayat yang sama, dalam surah yang sama, dengan mesej yang sama. Tetapi manusia masih lagi menjadi orang yang tak mau mengambil pelajaran. Padahal Allah tu dah meletakkan dengan pertanyaan yang sangat baik. Aku dah mudahkan Al-Quran, dan Allah gunakan perkataan walaqad. Walaqad itu dah nampak taukidnya sebanyak 4 kali. Tahu? 4 kali ni kalau kata sebelum ni, kita ulang balik sikit lah. Sebelum ni kalau kita bincangkan tentang inna, sesungguhnya, Allah dah cakap tak benda tu sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh dah Allah cakap. Tapi bila Allah upgrade sikit dengan perkataan qad, bukan lagi main-main dah. Bukan calang-calang Allah serius ni. He is very serious. Qad. Bila Allah kata pula laqad, lagilah sungguh-sungguh Allah nak menampakkan benda ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Tapi bila Allah nampakkan walaqad, ditambahkan dengan penegasan itu lagi, kan. Jadi Allah berikan kepada kita satu benda, walaqad yassarnal Quran. Allah nampakkan dah aku mudahkan. Tu kami pula, bukan Allah saja. Kami mudahkan Al-Quran. Jadi bukanlah kata mudahnya kita nampakkan, susahnya ustaz nak baca tajwid ni pun jenuh mengeja apa semua. Itu bila mana kita membaca dengan lafzah Arabnya untuk kita membaca, dan kita mengeja Arab itu dengan melagukannya pula, kemudian nak kena menghafal dia pula dengan mat-mat, dengan hukum tajwid yang ada. Ada orang dia dalam keadaan merangkak-rangkak nak mengeja benda tu. Itu pun dah rasa susah dah. Tapi sebenarnya yang Allah maksudkan Al-Quran itu dimudahkan adalah dalam bahasa kita, dalam bahasa kaum, dalam bahasa bilisanika, Allah sebut, dengan bahasa kamu. So bilisanika, dengan lidah kita ni, ada orang berpandangan hanya melihat pada lidah Arab. Sebab tu mereka katakan dengan lafzah Arab, ada lafzah Quraisy, ada lafzah nama-nama, banyaklah nama-nama lafzah dia, cara pembacaan bahasa Arab tersebut. Tapi kalau kita sebagai warga orang Melayu yang duduk di Nusantara, Arab itu adalah satu panduan yang Allah dah jamin. Allah kata, dan kami pelihara Al-Quran ini dalam bahasa Arab.
Itu Allah sebut tak dalam Quran? Allah sebut. So jangan bimbang, Al-Quran ini tak akan hilang. Malah Nabi pun cakap di akhir zaman ini Al-Quran hanya tinggal tulisan. Memang benar, sadaqah Rasulullah, Quran memang sudah tinggal tulisan. Kita baca tapi kita tak faham. Allah sebut dalam Quran surah 2 ayat 78, mereka ini hanyalah orang yang buta huruf, dan di antara mereka ada yang buta huruf. Allah sebut tak dalam Quran? Allah sebut. Sebab apa? Kerana mereka itu tidak mengenali kitab. Yes, dan kita memang betul-betul tak mengenali kitab. Kita hanya mengenali Al-Quran ini dalam bahasa Arabnya, tetapi kita tidak memahami Al-Quran dalam bahasa yang Allah sedang bercakap dengan kita. Di situ kesilapan dan kelemahan kita yang paling crucial yang kita kena attend. Kelemahan memahami itu satu. Kemudian kelemahan kita pula nak menghubungkan keterkaitan ayat-ayat ini sehingga dia menjadi satu formula. Formula yang menyebabkan kita jadi orang yang hidup. Hayat ini bermaksud hidup. Daripada perkataan hayyun, keluarnya perkataan wahyu. So, apa tujuan wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupkan jiwa manusia yang telah mati. Kerana Al-Quran ini sudah tidak dibaca dengan haknya. Al-Quran tidak dibacakan dengan rohnya. Al-Quran tidak dibaca dengan kefahamannya. Maka rohnya telah pun hilang. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah sebut lagi sekali bab tu dekat mana? Dalam surah 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan, auhayna ilaika ruhan, kepada kamu roh, min amrina, min daripada, amrina perintah kami. So daripada mana datang perintah ni? Perintah itu datang daripada wahyu. Jadi wahyu itu menyebabkan kita rasa kita hidup. Kita rasa kita jadi orang yang penting, jadi orang yang dipercayai, jadi orang yang mendapat amanah, orang yang diberikan ilmu. Itu antara orang-orang yang dihidupkan dengan roh. Cuba bayang kalau kata kita ni, anak kita, kita bagi sampel mudah. Kita jangan bagi satu sampel-sampel yang susah yang kita nak fikir sangat. Kita bagi sampel mudah. Dan dia cerita tentang keluarga. Anak duduk depan TV, dia menonton TV. Dia menonton TV tu, dia tengok TV religiously. Dalam bahasa mudah, menonton TV, dia sedang melihat hiburan, dia sedang melihat satu rancangan televisyen. Rancangan televisyen tu, TV tu mati tak? TV tu mati. TV tu tak buat apa, dia keras ketul macam tu lah depan TV. Flat screen, duduk dalam rumah tu, bila kita off dia mati. Bila kita hidup, so nama dia on dan off, hidup dan mati. Okay, simple. On saja TV tu, lalu dia hidup. Apa yang menghidupkan TV tu? Apa yang menghidupkannya adalah apa yang ada dalam kandungan televisyen tu. Kalau TV tu tak on, dia tak akan hidup. Dia akan mati keras je duduk dalam rumah tu. Tapi once dia on, dia mula keluarkan suara. Dia mula keluarkan isi, konten dia. Yang ada dalam TV tu, hiburan, sukan, iklan, drama, apa saja, dokumentari semua. Dan bila dia keluar benda tu, dia menghidupkan. Kita tengok cerita tu hidup sampai kita boleh layan, galik layan. Kalau Hindustan tu sampai meleleh-leleh air mata. Kerana apa? Kerana cerita tadi tu dia menghidupkan sampai kita rasa macam kita watak dalam cerita tu. Sampai kita tengok dia berjejer-jejer air mata tu, menangis apa semua. Bila cerita tu habis, dia jadi satu happy ending. Oh, puasnya lah, seronok je lah tengok tadi tu. Lepas dah seronok tengok tu pula, kita siap pergi cerita pula. Kalau isteri tu pergi cerita kat suami dia, tadi tengok cerita ni gini, siap bawa mulut lagi. Hanya kerana dia terpengaruh dengan cerita tadi. Anak pula, kalau dia tengok kartun itu berjaya hidup dalam jiwa dia. Habislah dia pergi cari mak dia, nak kartun macam tadi tu, nak doll ke, nak baby doll ke, nak, kadang-kadang kan ada beg sekolah gambar kartun tu, nak baju macam tu. Apa saja yang ada pada kartun itu, dia menjadi sudah satu pengaruh kepada anak tadi. Belum keluar iklan lagi. Keluar iklan, dia pengaruhi pula orang dari sudut apa? Tunjuk gambar McDonald saja dah cukup dah. Semua orang kenal McD. Bila tengok McD je terus rasa lapar nak makan. Lepas tu dia kata free delivery, habis telefon. Terpengaruh tak? Terpengaruh. Itu adalah satu yang mati daripada manusia cipta, tetapi bagaimana dia boleh mempengaruhi dengan konten, dengan sesuatu yang mampu untuk masuk dalam kepala kita sampai kita faham. Apa lagi cerita Hindustan yang cakap Hindustan, kita tak faham. Dalam bahasa kaumnya dia cakap bahasa Hindu, dia bahasa cakap
Shah Rukh Khan tu, dia tetap akan cakap tu, alih suara pun terus jadi tak sedap, dia kena dengar suara dia yang asli. Tapi bila kita baca translation, hanya kerana baca translation tu saja menyebabkan habis semua 3 keturunan boleh menangis dalam rumah tu. Sebab apa? Sebab terpengaruh dengan cerita Hindustan tu. So apa yang menghidupkan cerita tu? Apa yang menghidupkan watak-watak tu adalah the story, the content. Dan television itu hanyalah satu laluan untuk menjadikan kita ini hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan television tu. Hidup dengan apa yang dia dah bagi kepada kita, apa yang dia dah sumbat kepada kita, apa yang dia hubungkan kepada kita. So hubungan televisyen dengan kita itu, itulah dipanggil satu hubungan yang menyebabkan kita suka, kita seronok, kita rasa sanggup mengeluarkan masa kita 3 jam hanya untuk melihat apa yang ada dekat dalam TV tu. Belum cerita lagi benda lain. Ini televisyen saja, tak masuk gadget, tak masuk Facebook 24/7, tak masuk lagi dengan gadget-gadget yang menyebabkan anak kita pun religiously dia rasa sangat-sangat seronok melayan benda tu, dah jadi macam satu agama. So apa yang kita nak nampakkan di sini? Di sini kita nak masukkan satu perintah. TV tadi tu tak perintah kita tengok dia. TV tadi tu tak perintah pun kita suruh tengok dia 3 jam. Dia tak perintahkan kita tengok Hindustan apa semua. Dia tak perintahkan kita tengok bola. Dia tak perintahkan kita tengok kartun. TV tadi tak perintah kita. Tetapi kita yang jadi orang yang diperintah. Kita yang memerintah diri kita, sebab kita yang buat pilihan. Kita yang memilih untuk tengok rancangan apa. Kita yang memilih nak suruh anak kita tengok apa. Kita yang memilih remote control di tangan kita. Siapa yang pilih? Kita. TV tadi tak memberi ancaman kalau kita tak ikut cakap dia. Tetapi yang memberi ancaman tu adalah konten dia. TV tu tak bagi apa-apa, tetapi konten dia tu mampu untuk mengancam akidah kita, mengancam sosial kita, mengancam jiwa kita, mengancam pemikiran kita, mengancam cara hidup kita. Konten dia. So kita relate balik. Bila anak tadi tu sudah melihat TV, menonton TV, seronok, layan kartun apa semua, dia anak tu dah hidup dengan televisyen tu. Tapi kita ni sebagai bapa, kita sebagai bapa, baik ibu, kita nak mematikan habit yang kita nampak ni. Kalau layan ni lagi 3 jam ni, aku suruh apa pun dia tak buat. Pernah jadi macam tu tak? Pernah. Suruh anak kemas rumah, kan, dia melepak depan televisyen sampai kesudah, dia tak buat-buat lagi kekemasan. Sebab apa? Sebab jiwanya ada pada televisyen. Kadang-kadang kita pula, ibu bapa pun salah pula. Nak diamkan anak, buka TV. Tinggal anak terpacak depan TV. Nak anak diam, tak nak anak bising. Ini pun budaya juga. Sebab kadang-kadang kita hantar anak kita kat pengasuh. Bila datang kat kita pula, jenuh lah kita nak diamkan anak ni. Dia meronta, dia tantrum, dia gitu, gini, apa semua. Rupanya bila buka TV, dia diam. Bagi telefon, main gadget, dia diam. Bagi duit, diam. Kalau kata suami isteri lah, bini duk beletih kan, wah, minta ni apa semua bagai. Lepas tu bagi duit, bini diam. Ni nak nampakkan, nanti kita bagi kesimpulan dia. So di situ, bila anak tadi boleh diam, kerana dia dah diajar untuk berdiam diri dengan ada instrumen pendidikannya adalah televisyen, gadget, hiburan. Dan benda ni dia dapat daripada mana? Boleh jadi di rumah pengasuh, boleh jadi bila dia dapat daripada kawan-kawan dia. Kita pula pergi kerja bagai nak mati, separuh diri menghadap jam lah apa semua, bersambung nyawa untuk apa? Untuk mencari nafkah, mencari rezeki, berusaha keras, tak campur kena marah, kena maki dengan bos, kena itu, kena ini, kena sumpah seranah. Lepas tu kita pun menyumpah orang dalam traffic jam tu, menyumpah orang yang potong kereta, langgar kereta, apa semua bagai. Habis kerja kita ni stres saja. Daripada kita bangun tidur nak pergi kerja, anak pun tak tahu ke mana, lepas tu balik kerja, lepas tu anak pula tak dengar cakap, stres lagi, marah. Hidup kita hanyalah seperti seekor lembu yang hari-hari duduk di dalam kandang yang sama, kemudian keluar kandang, pergi kandang kerja, balik-balik dalam kandang rumah, kemudian kita ulang benda itu, tidur, makan, lena, kerja, tidur, makan, lena, kerja. Itu budaya dia. Sistem yang akhirnya menyucuk hidung kita hanya kerana kita diikat oleh sesuatu benda yang menyebabkan kita kadang-kala kita terpaksa, rela mahupun terpaksa, kita jadi orang yang terikat dengan sistem yang dah ada di depan mata kita.
baik dari segi hiburannya sampailah ke alam pekerjaan, alam rumah tangga, alam ekonomi yang kita terpaksa hidup dengan apa yang ada di depan mata. Kita terpaksa redha, redha dengan manusia yang mencipta sistem tersebut. So di mana kita nak mencari redha Allah tadi? Redha Allah tadi tu dia semakin hari semakin hilang. Keberkatan masa pun makin hilang. Tahu-tahu masa dah habis 24 jam. Tahu-tahu anak dah besar, kita tak sempat nak bentuk jadi orang. Tahu-tahu masa ni menyebabkan kita jadi singkat. Tak puas lagi menikmati alam muda, alam remaja, alam dewasa. Tahu-tahu dah tua. Tahu-tahu dah nak mati. Keberkatan masa hilang, keberkatan nyawa kita pun hilang, keberkatan ilmu kita pun hilang. Tahu, rasa macam sikit je ilmu yang ada. Rasa hidup dah lama, tapi bila tanya pasal agama, tanya pasal Islam, tanya pasal iman, tanya apa pasal Quran, kita dah jadi orang yang lost, orang yang bingung. Banyak benda yang tak tahu punya. Dah makin tua tapi makin banyak benda yang kita tak tahu. Hubungan kita dengan Allah makin jauh. Hubungan kita dengan manusia pula semakin menjarak. Kita cuma jadi orang yang bahagia apabila kita memiliki sesuatu yang kita nampak. Dapat duit, bahagia sekejap. Bila duit diambil, bayar bank, bayar ini, bayar semua, dan kita jadi orang yang dah mula kerisauan, bimbang. Cita-cita kita hanya diletakkan pada dunia. Kita mengejar dunia itu sehingga kita tercicir akhirat. Kita tertinggal akhirat. Kita terlupa kepada siapa pengabdian kita yang sebenar-benarnya. Okey? Itu struktur hari inilah perbincangan dan mukadimah yang kita nak bawa daripada 21 minit yang disampaikan. So bila kita lihat balik daripada cerita televisyen tadi, cerita anak, bini, cerita konten dalam televisyen tadi, sebenarnya kita nak relatekan balik dengan Al-Quran. TV dia tak perintah kita. Al-Quran pun sebenarnya kalau kita faham, Quran ni yang ada depan kita ni setiap hari yang kita tengok dalam rumah kita tu, dia tak mampu untuk memerintah kita. Sebab kita tak faham apa yang ada dalam ni. Kita cuba membacanya, tetapi kita masih lagi belum memahami dan gagal pula untuk meyakini Al-Quran ini sebagai satu manual kehidupan kita. Kita gagal untuk menjadi orang yang benar-benar meletakkan keyakinan kita 100% kepada Al-Quran. Hanya kita mencari Al-Quran ini bila kita rasa kita perlukan ketenangan, lalu kita baca. Al-Quran itu setakat itu sahaja hubungan kita dengan dia. Dia tak jadi sesuatu yang menyebabkan kita hidup. Itulah wahyu tadi, hayyun dan hidup. Kita tak boleh bercerita tentang Quran. Why? Kerana kita tak faham. Dan kita tak tahu macam mana kita nak bercerita tentang Quran kepada anak-anak kita. Saya pun faham macam mana kita sebagai seorang ibu dan bapa yang duduk dalam keluarga yang dalam rumah tu ada hiburan dia. Kita faham. Dan kita akan sembang tentang hiburan tu. Kadang-kadang 2-3 hari kita akan sembang. Viral kan? Viral ni 2-3 hari. Trending seminggu. Kita nak faham tentang budaya social media ni. Viral, dia mesti dalam lingkungan 3 hari. Hari ni viral, esok dia ada sikit dia punya kesan lain lagi. Lusa dia masih ada lagi, tapi dia dah mula sour sikit lah. Dia dah mula basi sikit. Itu viral. Tapi kalau trending ni, dia boleh jadi seminggu, boleh jadi sebulan. Dia akan jadi trending. Orang akan follow. Kalau pakaian tu, fashion tu, kita pakai fashion ni, waktu ni tengah trending, semua pakai trend yang sama, handbag yang sama, pakai couch yang sama, kereta yang sama, TV yang sama. Sekarang ni trending flat screen. Boleh kata pergi rumah orang semua flat screen. So dia punya trend tu dah berapa lama? Dah lama kan. Telefon, dulu telefon Nokia tu trending, semua pakai 3310, trending kan, semua orang ada. Tapi bila zaman dah berubah, trend itu pun berubah. Lalu orang bertukar. Sampailah sekarang ini ada handphone cap buah, ada handphone cap binatang. Pilihlah mana satu nak pakai. So kita pun jadi trend yang sama, pakai. So semua itu adalah trend. Tetapi viral ini sekejap. Malangnya Al-Quran ini adalah petunjuk sepanjang zaman. Di mana trend Al-Quran di dalam rumah tangga kita? Di mana Al-Quran ini menjadi satu trending di dalam rumah kita? Kita mengikut apa yang Allah perintah, kita buat apa yang Allah suruh, dia jadi satu benda yang hari-hari menjadi raja dalam jiwa kita. Tahu, ini adalah akta perlembagaan, peraturan, pantang dan larangan yang ada yang disebutkan sebanyak 6,236 ayat.
ada 114 surah. Banyak tak fasal 30 juzuk menceritakan tentang satu yang sangat-sangat penting dalam kita menjadi orang yang hidup di atas muka bumi ini dengan menjadi hamba abdi kepada Allah. Malangnya akta manusia lebih tinggi daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Peraturan manusia lebih tinggi daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Hukum manusia lebih tinggi daripada apa yang ada dalam Al-Quran. So, di mana pengabdian kita? Kepada Allah tadi ataupun kepada manusia? Ini nak bagi nampak supaya kita jelas di mana kita sebenarnya pada hari ini dalam konteks kita mengaku kita ni sebagai hamba Allah. Sesuai tajuk tadi tu, falsafah Al-Baqarah ni, kita ni penyembah Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzzah. 3 nama ni, harta, tahta dan wanita. Mencari pangkat. Hari ni kita semua bergelut nyawa semua ni untuk mencari pangkat, untuk menjadi manusia yang berjaya di muka bumi. Kita bersedekah, kita bayar zakat, kita buat amal kebajikan, amal soleh semua. Tapi amal soleh tadi tu, adakah kita betul-betul buat dengan ilmu, dengan faham, ataupun just trending? Kena balik-balik tadi, viral and trending. Sebab kena faham, waktu viral dia akan datang, semua orang berpuasa, dia akan jadi semua puasa. Waktu puasa tu orang mula bagi bersedekah, orang mula bagi panggil anak yatim makan dan minum kan, kita buat majlis, kita sambut ini semua. Itu semua adalah satu trend. Bila masuk saja fasa Ramadan, trend dia begini. Masuk Syawal, trend dia ziarah ke rumah orang. Tak jadi dah, bulan lain dia tak jadi dah seperti trend di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Dia tak mula dah minta maaf. Nak minta maaf, raya tahun depan. Setahun sekali kan minta maaf. Tu pun habis dia qada setahun punya kesalahan dan dosa tu, terus dia tapau, dia tak sebut pun dia salah buat apa. Kan? Dia cuma cakap, minta maaf banyak-banyak lah kan, kalau ada salah dan silap kosong-kosong kosong-kosong. Semudah itu kita jadikan dia satu trend. Tapi silapnya adalah kita tak tahu sebenarnya itu adalah satu takwim. Takwim manusia ni istighfar. Sebab tu setiap hari kita kena istighfar. Rasulullah pun istighfar setiap hari. 100 kali sehari tu Nabi punya pengakuan dosa dan salah dan silap baginda dalam mengatur umat serta melaksanakan perintah Allah ni. Nabi sendiri istighfar 100 kali. Itu Nabi, apalagi kita yang manusia ni penuh dengan kejahilan, penuh dengan kekhilafan, lagi zalim dan kafir. Ingkar kafir itu ingkar kepada perintah Allah, ingkar kepada apa yang ada dalam Al-Quran ini. Keingkaran kita itu nyata pula nampak dari segi perbuatan dan apa yang kita buat dalam cara hidup kita sebagai manusia. Jelas Allah larang riba, di situlah kita ramai-ramai tersangkut, terpaut dengan tercocok hidung kita dengan ikatan riba tadi. Tak boleh lagi. So ini antara benda-benda yang kita nak kena faham. Dan berapa ramai daripada kalangan-kalangan businessman yang mana yang terlibat, mungkinlah mereka ni diajar untuk berjaya kita mesti berhutang. Ramai tak macam tu? Ramai. Kita mesti berhutang, tahu, nyawa bukan nyawa lah, dia mesti paras hidung, tahu. Dia panggil komitmen. You have to commit. Kalau kau tak commit ni, kau tak ada motivasi untuk keluar daripada komitmen kau. Tahu, paras hidung punya hutang. Sebab apa? Nanti kita akan jadi lebih semangat. Kita kena cari. Sebab apa? Nak keluar daripada beban hutang ni, kita akan lebih cari duit kita. Kita akan cari lagi income kita. Kita akan kejar target kita lebih tinggi supaya kita lebih bersemangat untuk settlekan hutang ni. Dah berjaya pula, kita tambah komitmen baru. Beli pula banglo ni, beli rumah sana. Padahal itu semua yang diajar oleh otai-otai perniagaan. Ada juga yang mengajar macam mana kita nak jadi orang yang income kita ni ataupun financially freedom, keluar daripada beban hutang. Dia ajar juga. Satu sifu mengajar macam mana nak hidup dengan hutang tadi, dijadikan kita berjaya. Satu lagi pula ajar macam mana kita nak jadi orang yang bebas daripada hutang. Tapi ramai tak yang cari daripada Al-Quran, apa yang Allah dah sebut, bagaimana kita nak jadi orang-orang yang berjaya. Sebab tu surah Al-Baqarah hujungnya daripada ayat 5 tu dinampakkan tentang bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang berjaya. Berjaya tu pula bukan kata berjaya sahaja, beruntung. Muflihun itu adalah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh-sungguh beruntunglah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun.
Kalau tengok daripada surah Al-Mu'minun tu, dia panjang kan, cerita surah Al-Mu'minun tu 1 sampai 12 itu cerita tentang macam mana kita nak jadi orang yang beriman dan duduk dalam syurga. Firdausi yang diceritakan kisah tentang dalam syurga nanti. Tapi ayat ni surah 23 kena pandai relate dengan surah kedua Al-Baqarah tadi tu. Sebab zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita kena jadi orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Ini antara orang yang beramal soleh. Apa amalan soleh mereka tu? Mereka jadi orang yang solat, mereka itu beriman dengan yang gaib. Ada dalam tu diceritakan. So amal soleh itu dinampakkan tentang untung dan rugi. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat pertama sampai 5 itu dinampakkan macam mana struktur untuk menjadi orang yang muflihun. Qad aflahal muflihun, orang-orang yang untung. Kena tengok pada surah lain pula bila mana Allah kata wal asri innal insana lafi khus, cerita rugi. So tadi cerita untung, ini cerita rugi. Ini falsafah Al-Baqarah yang kita kena tahu. Dan Al-Baqarah tu walaupun surahnya ada 286 ayat, dia dibahagi kepada dua fasa. Fasa pertama sebelum kita jumpa pada ayat 142, 143, cerita tentang fasa perubahan kiblat. Perubahan kiblat ini dinampakkan cerita umat terdahulu dan progres sebagai manusia yang kita nak jadi selepas kita berpindah kiblat. So kiblat kita ni hari ni di mana? Ada ceritanya dalam surah Al-Baqarah. Tahu? Perpindahan kiblat ni ada dalam surah Al-Baqarah. Dan dinampakkan macam mana kita nak kena berubah kiblat. Hanya orang-orang yang gila saja akan mengatakan kita ni akan tukar kiblat. Tahu? Ayat 142. So adakah kita ni dah jadi orang yang gila berpindah kiblat? Kalau kita tadi tengok TV kita boleh gelak kan, tengok cerita dalam TV kita boleh suka, sedangkan itu adalah realiti ataupun fantasi, dia hanyalah satu fantasi. Tetapi manusia boleh suka kepada sesuatu yang berbentuk fantasi, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak kekal. Kita tengok Hindustan 3 jam habis, endingnya takat itu saja. Dia tidak kekal selama-lamanya. Dia tidak memberikan kita satu bentuk jalan kepada syurga yang abadi. Tenangnya mungkin di situ. Oh, release tension sekejap lah, tengok wayang 2 jam habis. Bayar modalnya berapa ringgit, 2 jam dilaburkan. Zakat masa kita 2 jam itu pergi kepada jalan taghut, fi sabilit taghut, tidak kepada fi sabilillah. Berzakat bayar tiket wayang. Zakat keluar duit untuk dunia, tengok bola. Zakat beli apa-apa, pergi ice skating. Bayar pergi masuk taman hiburan. Duit tak? Modal tak? Kita nak buat apa semua memerlukan modal tak? Modal. Bayar tak? Bayar. Banyak tak? Banyak. Melancong pergi luar negara. Keluar duit tak? Keluar duit. Bayar? Bayar. Tiket kapal terbang, hotel, nak sana nak sini semua, tetap keluar duit juga. Ada tak modalnya? Ada. Itu pun dikira sebagai sesuatu yang kita dah keluarkan. Tetapi dia pergi duit tu bukan untuk tujuan agama. Dia jadi satu duit untuk keseronokan, lebih kepada nafsu kita. Ananiah. Dia tidak pergi kepada kami, pergi kepada aku. Dia tidak ada basmalah. Walaupun kita rasa kita pergi melancong, ni ibadah ni. Tahu sebab apa Allah kata dalam Quran, berjalanlah kamu di muka bumi, lihatlah kerosakan akibat tangan-tangan manusia. Peganglah ayat tadi tu, jom kita pergi melancong. Allah kata dalam Quran ni. Tapi apa pelajarannya kalau kita buat macam tu tetapi kita masih pakai pakaian yang tidak menutup aurat dengan sempurna, kita tidak menjaga batas pergaulan, kita tidak melakukan segala perintah Allah walaupun kita duduk di negara orang. Banyak hukum hakam yang kita kena pastikan berjalan. Tapi begitulah kita manusia. Kerana kita tidak memahami Al-Quran ini dengan sebenar-benar hak, maka kita tidak meletakkan hak Allah itu, hak Al-Quran itu di dalam dada kita. Kita berjalan dengan dorongan hawa dan nafsu. Maka hawa nafsu itulah yang memimpin kita dalam banyak urusan. Sebab itu tadi dinampakkan tentang modal. Nak buat baik pun perlukan modal tak? Perlukan modal. Nak pergi masjid, minyak tadi tu tak pakai ke duit? Pakai duit. Kan? Kita kena start kereta, pakai duit. Ada masa tak kena labur, ada masa yang kena labur. So sebenarnya dua-dua sama. Nak buat benda jahat pun pakai modal, nak buat benda baik pun pakai modal. Kan? Nak bangunkan agama pun perlukan modal. Banyak benda. Saya nak live macam ni pun perlukan modal tak? Perlukan modal. Perlukan modal paling besar sekali dalam masa lah 1 jam
diletakkan antara pukul 10 sampai pukul 11 contohnya. Inilah masa yang kita letakkan. Dari 24 jam sehari, 1 jam kita zakatkan masa yang kita ada ni, kita wakafkan diri kita ni, kita berikan secara percuma. Benda ni percuma di sisi manusia, tetapi sebenarnya kita membayar kepada nafsu kita itu untuk kita zakatkan. Sebab kita ada masa yang kita kadang-kadang kita kena tahu, kita ni bukanlah orang yang baik-baik, tetapi kita nak menjadi baik. Kita berusaha untuk jadi baik, kita cari jalan nak jadi baik. Dan ini adalah ruang untuk kita memperbaiki diri kita, ruang untuk kita sama-sama jadi orang yang lebih baik. Islah itu soleh. Kita nak jadi orang yang lebih baik dari semalam, orang yang kita dapat ilmu, kemudian kita buat dan laksanakan ilmu tu. Dia dah tak jadi angan-angan, dia dah tak jadi sesuatu yang kita sangka-sangka, dia dah tak jadi sesuatu yang kita menduga-duga. Kita buat ni betul ke tidak, dia tak ada. Dia sesuatu yang kita pasti dan yakin. Dan ruang 1 hari 1 jam ni adalah satu ruang untuk kita letakkan modal kita mengajak manusia kembali kepada Allah. Ini 1 jam yang ada. Dan dia perlukan modal tak? Perlu. Dia kena ada ni satu iPad, dia kena ada satu telefon, dia kena ada satu cahaya, dia kena ada satu stage, kena bayar elektrik, kena bayar internet. Ada modal tak? Ada modalnya. Tetapi semua modal itu diletakkan lillahi ta'ala. Dan masing-masing yang menonton buat modal tak? Dalam 1 jam tu nak kena curi pula masa tengah kerja. Tahu, berdosanya lah kan. Tapi kalau kata kita nak berjuang, berjihad mencari agama ni, kita sanggup buat apa saja demi untuk mendapatkan yang hak dalam keluar daripada kebatilan. Jadi masing-masing cari jalan. Tak apa, tak boleh tengok waktu kerja, off kejap, balik kerja nanti tengok. Ada 1 jam kita boleh tengok daripada record nanti. So masing-masing mencari jalan, masing-masing buat benda ni. Dan itu adalah caranya kita bagaimana nak mencari orang yang menjadi orang yang betul-betul mencari jalan ataupun wasilah. Surah 5 ayat 35 yang dinampakkan sebelum ni. Carilah jalan dengan kita bertakwa. Takwa itu terkait dengan takwim kita, committednya kita. Dan saya sangat-sangat bersyukur saya ni dah ada steady viewer yang boleh katakan menonton dan memberi komen. Kita cari jalan macam mana kita nak jadi orang yang istiqamah. Tahu, 1 jam 1 hari nak istiqamah. Baik 10 dah dekat on set, macam mana kita naklah istiqamah. Kalau ikutkan, ada orang dia perlukan gaji untuk menyebabkan dia istiqamah. Bekerja, lalu dia takwim istiqamah pukul 8 pagi dia masuk kerja. Istiqamah 5 petang dia balik. Istiqamah mengadap jam setiap hari. Istiqamah bangun pagi awal semata-mata nak kena bekerja. Sama juga, cuma bezanya buat benda ni saya mewakafkan diri tanpa gaji, kemudian kita memberi ilmu ini pun tanpa kita meletakkan apa-apa bayaran. Why? Sebab di sini ada hubungan ilmu yang kita usahakan untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang tadi bila mana Allah nampakkan wa kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Prosesnya adalah engkau kena suntik roh. Nak bagi roh supaya kita baca Al-Quran ini dengan perintah. Kita kena rasa yang kita sedang baca ni adalah perintah Allah. Dia bukan lagi kita baca buku yang kita baca sekadar dongeng-dongeng, yang kita baca dengan kita mengeja, dan kita baca hanya untuk kita mencari pahala semata-mata. Tak. This is a manual untuk kita selamatkan diri kita daripada api neraka yang nak membawa kita ke syurga, untuk kita mencapai dan mendapat redha Allah dan kita mendapat ketenangan. Kita tenang sebab kita dah buat apa Allah suruh. Yang menyebabkan kita tak tenang ni bila kita tak buat apa yang Allah suruh. Banyak yang kita langgar. Dan kita cuma jadi orang yang tak apalah, umur 50 nanti taubatlah. Senangnya kita dalam meletakkan urusan taubat. Kalau sampai umur 50, kalau dah mati aksiden tengah jalan, belum sampai lagi masa tu, kita pula cakap tak apalah, nanti mengucap 2 kalimah syahadah, kita akan masuk neraka sekejap, lepas tu kita akan masuk ke syurga. Asalnya orang Islam ni semua akan masuk ke syurga. Jadi ini pun salah satu fahaman yang kita kena sucikan, kena bersihkan. Sebab Allah sebut dalam Quran. Yang tu kita buat special kelas, tak boleh cerita dekat dalam ni. Okey, nanti kita buat. Dan di situ kita nak cari jalan macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, committed. Along the way there is a process. Kita perlukan proses penyucian. Sucikan diri kita itu dipanggil zakat.
Zakat ini, jangan ingat zakat itu hanya kita nampak dalam bentuk duit. Wa yuzakkihim, Allah sebut dalam Al-Quran surah 62 ayat 2 tu, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Allah sebutkan dengan jelas, straight cut. Allah kata, dan dialah yang mengutuskan seorang rasul di kalangan kaum yang buta huruf, dan dia menyucikan mereka. Wa yuzakkihim, dia membersihkan mereka, menyucikan mereka. Jadi sebenarnya yuzakkihim tu daripada perkataan zakah, zakat itu. Jadi kita nak menyucikan harta dan diri. Modal tak? Modal. Kita bayar untuk kita attend satu program. Contohnya kita masuk simposium agama, kita masuk seminar agama, kita masuk program forum, kita pergi bayar sampai berapa puluh ringgit untuk kita menyucikan agama, menyucikan diri kita. Bayar masuk kelas, masuk ni parenting program, beli buku motivasi. Modal tak? Semua itu modal. Untuk apa? Untuk membersihkan diri, kefahaman kita semua. Tapi buat jahat pun perlukan modal tak? Tengok konsert bayar duit, tengok bola bayar duit, tengok TV pun kena beli TV. Banyak benda yang kita kena keluarkan modal untuk mendapatkan sesuatu. So fair. Nak buat jahat perlukan modal, nak buat baik pun perlukan modal. Nampak macam kasar kan? Tengok TV pun kita letakkan buat jahat, tengok bola pun kita buat jahat. Tak, itu contoh. Ada orang pun buat benda lain tak? Berzina perlukan duit tak? Perlukan modal tak? Perlukan modal. Orang yang pergi berzina, bermaksiat dekat hotel tu, nak bayar hotel tu kena pakai duit tak? Kena pakai duit. Minum arak, nak minum arak, nak beli arak pun perlukan duit tak? Perlukan duit. Nak start enjin kereta, perlukan masa, perlukan tenaga, perlukan satu usaha, effort nak pergi tempat itu. Banyak benda kena faham ni. Semua benda yang merangkumi ni bermula daripada modal, dan ibunya adalah duit. Manusia boleh buat jahat ataupun buat baik dengan duit. Itu dikatakan sebagai penyembah Al-Lata, Al-Manna dan Al-Uzza. Harta, pangkat, harta, tahta dan wanita. 3 elemen ni yang kita menjadi sembahan tanpa kita sedar. Sampai kadang-kadang kita lupa diri bila kita ada 3 sembahan ini dalam jiwa kita. Mungkin salah satu, mungkin salah 2, mungkin ketiga-tiganya ada dekat dalam diri kita. Kerana kita menyembahnya tanpa kita memahami bahawa hakikat dia sudah pun membenih dalam diri kita. Dia dah jadi sepohon pokok dalam diri kita, dah jadi pohon akidah dalam badan kita ni. Tahu? Daripada keturunan dia kecil sampailah dah anak 2-3 orang pun, dah masuk cucu cicit pun, semuanya menyembah harta. Kalau cerita Piramli tu kan, pantang Datuk Menek dia kahwin dengan ahli muzik. Tahu, pantang sampai jadi macam tu, sampai dia boleh keluar sekali. Tahu, nak menantu, nak lawyer ke, magistrate ke, sampai dah ada satu pangkat. Kau nak kahwin dengan anak aku ni, kau kena ada pangkat ni. Kau tak ada rumah besar, kau jangan mimpi boleh kahwin dengan anakku. Contoh dia. Nak kahwin, tanya gaji dulu. Nak kahwin, tanya kerja apa dulu. Sebab apa? Oh, ni nak menjamin masa depan anak. Banyak. Jadi ibu bapa sendiri pun dah letak satu sembahan. Nak boleh menantu, dia kena ada kriteria sembahan begini untuk dia dapat menantu yang sesuai dengan anak dia. SPM, ijazah, doktor, ada master, tingkatan dia dah lain. Jadi semua itu sembahan tak? Sembahan. Anak sudah jadi sembahan. Daripada anak pun dah jadi sembahan. Ni nak jual anak ke, nak kahwinkan anak pun jadi soalan juga. Banyak benda ni kita kena fikir ni, sebab dia relate dengan apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Banyak benda yang kita kena faham lah. So Lata, Manna dan Uzza adalah satu contoh sembahan. Even anak itu sendiri akan menjadi satu sembahan. Sapi betina yang ada anak, anak sapi betina itu dah menjadi satu sembahan. So Al-Quran dia bagi kat kita trigger point untuk kita mencari di mana jalan dan laluan untuk kita memahami ayat-ayat Allah ni, untuk kita kaitkan dengan diri kita. Okey, dah 44 minit. Sekejap dia bercakap 1 jam. Dah 44 minit. Okey, sekarang ni kita tengok ayat yang ke-6, sambungan daripada surah Al-Baqarah. Semalam kita, bukan semalam lah, kita buka minggu lepas, kita tutup pada hari Khamis. Kita tutup dengan ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 tu, okey, tengok ayat yang ke-5.
Ini ayat yang ke-6 ayat ke-5. Minta maaf. Ayat yang ke-5 kita betulkan balik. Ayat 6 lah. Minggu lepas kita tutup ayat 6 kan. Ayat 5, kali ni ayat 6. Betul. Minta maaf. Okey, Allah kata apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Allah kata, a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah kata dekat sini, sesungguhnya, Allah kata sungguh-sungguh Allah tak main-main kat sini. Sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama je. Kau bagi peringatan ke ataupun kau tak bagi peringatan ke, sama je dia. Dia akan jadi orang yang tidak akan beriman. First, kita kena betulkan balik pemahaman kita tentang makna ataupun maksud orang yang kafir. Orang kafir ini adalah orang yang kita baca dalam bahasa Arabnya keras. Kita nak letakkan dia sebagai orang yang bukan Islam. Dia kena tahu, non-Muslim tak sama dengan kafir. Non-Muslim satu, kafir satu. Non-Muslim dia bukan Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang belum lagi mengenali Islam dan belum lagi diikat hatinya dengan akidah Islam. Itu dipanggil non-Muslim. Al-Quran pula, dia belum lagi faham. Dia belum lagi betul-betul kuasai. Dia mungkin baru nak berjinak dengan Quran. Dia baru nak diseru kepada Islam. Baru nak diseru. Dan kita tak boleh nak hukum dia kerana dia tak mahu. Sebab apa? Sebab dia belum lagi kenal Islam. Itu non-Muslim. Okay? Kita baru nak mengajak. Even nak mengajak pun, dia tak boleh terus angkat pedang pergi serang. Nabi tak ajar macam tu, Allah pun tak suruh begitu. Menjaga agama ni untuk kita, apabila kita diprovoke, apabila kita diserang, diperangi, lalu kita mempertahankan diri. Tak ada dalam Quran yang Allah suruh kita pergi menjajah negara orang, suruh ramai-ramai tu yang non-Muslim tu masuk Islam convert. Tak, Nabi banyak pergi dengan memujuk. Nabi tulis surat, bagi tahu, notis kan, aku ini adalah Rasulullah, diutuskan gini, nak beriman tak beriman, tanya dulu kan. Tapi bila utusan Nabi itu kena pancung, Nabi marahlah. Nabi pun ada juga marahnya. Takkan Nabi nak tengok je orang pancung utusan dia kan. So aku dah hantar orang, aku ajak elok-elok, kau pergi bunuh utusan ni. Maka untuk membela di atas perbuatan tu, baru Nabi masuk untuk memerangi mereka. Tapi bila Nabi masuk sana, Nabi tak serang rakyat awamnya. Nabi cuma nak memerangi pemerintahnya. Okey? Pemerintah yang zalim. Itu dinampakkan pemerintah yang zalim. Okey? So kita hari ni nak kena memahami maksud kafir itu. Tahu non-Muslim, satu lagi yang dah beriman. Non-Muslim and Muslim. So kafir ni ada pada siapa? Kafir ini bermaksud ingkar. Cuba kita baca dalam bahasa yang lebih lembut. Kita baca dalam bahasa yang lembut. Inna, sesungguhnya, allazi, orang-orang yang nakafaru, ingkar. Sawa'un alaihim, sama je mereka itu. Engkau beri peringatan ke ataupun engkau tak bagi peringatan, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka itu tak akan beriman. Mereka itu tak akan ikut engkau. Mereka itu tak akan percaya dengan engkau. Mereka itu tak akan jadi orang yang taat, patuh, dan mereka akan jadi orang yang ingkar. Baca dengan mudah dulu supaya kita boleh faham maksud itu secara mudah. Kalau tidak, kita akan baca sesungguhnya orang kafir. Dalam kepala kita dah registered. Kafir itu dia mesti orang yang bangsa lain, dia mesti orang yang tahu non-Muslim itu, mereka itulah orang yang kafir. Tak. Kekafiran itu sebenarnya adalah dari diri kita. Diri kita yang mengaku kita ni beriman. Dalam diri kita yang menyangkakan kita ni sudah Islam sepenuhnya, yang sudah mendapat Al-Quran. Orang yang dah dapat Al-Quran ini lebih tinggi tendensi dia untuk jadi orang yang kafir. Orang yang baca Al-Quran ni hari-hari ni lebih banyak dia punya kekafiran dia, keingkaran dia pada perintah Allah. Apa Allah cakap, apa Allah suruh, Allah kata jangan engkau dekati zina. Allah kata tak dalam Quran, Allah cakap.
Habis tu yang ramai-ramai yang kat luar sana tu anak luar nikah daripada anak-anak orang Melayu Islam, anak-anak orang Melayu yang mengaku beriman, yang tiba-tiba daripada umur kecil 8 tahun dah kenal seks, dah kenal pornografi, kemudian dah terlibat dengan sumbang mahram, kemudian pula suka sama suka kan, buat zina, lahirkan anak, lepas tu pergi buang pula anak tu, gugurkan anak tadi, dan akhirnya dia menjadi satu sampel masyarakat Islam yang ada pada hari ini di tanah Melayu kita. Itu siapa tu? Itu orang Islam. Dia mengaku beriman tak? Dia mengaku beriman. Dan dia sudah pun ingkar tak perintah Allah? Ingkar. Itu baru satu. Allah cakap jangan dekati zina. Dia bukan saja dekati, dia dah berzina. Dan dia dah buat pun benda tu, dan dia dah gugurkan anak, dah lahirkan anak, even dibuang anak, bunuh anak tu pula. Dan kadang-kadang anak kita, bila kita cakap kat dia, dia tak dengar cakap. Kau bagi peringatan, kau tak bagi peringatan, kadang sama je. Duduk depan TV, suruh mengemas, cakap tak jalan, tak cakap pun tak jalan. Sama lagi, masih menghadap televisyen, duduk menghadap telefon. Tahu, kadang-kadang benda ni praktikal. Duduk dekat semeja, meja makan, nak makan, anak duk main telefon. Nak makan dah ni nak makan dah, main telefon ni. Bapaknya pun sama kadang-kadang, maknya pun sama kadang-kadang, masih lagi dengan telefon. Sampai hangin juga bagi kita kata, apa lagi duk tengok telefon ni, dah nak makan dah. Cakap pun tak jalan, tengok lagi telefon. Bagi peringatan pun tak jalan, duk main lagi. So sama tak? Sama. Kau bagi peringatan, kau tak bagi peringatan, sama je. Ayat ini cantik kalau kita kaitkan dan sokongkan dengan surah 7 ayat 176. Allah bagi Quran untuk tinggikan darjat kita. Tapi kita ni, Allah kata, Allah gambarkan perangai macam anjing. Apabila kau suruh pergi pun dia jelir, tak suruh pun dia jelir. Padahal apa yang Allah perintahkan kepada kita, Allah bagi Quran kat kita ni untuk mengangkat martabat kita sebagai manusia yang beriman. Tapi kita memilih untuk tak nak beriman. Anjinglah kita, menganjing Allah. Tu cerita orang kafir. Bagaimana kita nak jadi orang yang dah jauh daripada kemungkaran. Itu dah menjadi sesuatu yang biasa. Kemungkaran, maksiat sudah jadi sebahagian dari cara hidup manusia. Halal dan haram dicampur adukkan tanpa batas. Semuanya kita boleh terima pakai. Tu keingkaran yang dah berlaku pada hari ini. Ingkarnya kita bila mana kita tak boleh taati perintah mak bapak kita. Mak kata jangan buat, kita buat. Mak kata larang, kita buat. Itu mak kata. Apa yang mak cakap itu daripada apa yang Allah kata, pun kita boleh buat. Bapak dah pesan jangan buat, kita buat. Ingkarlah tu. Ingkar tu bahasa Melayu, kafir tu bahasa Arab. So kalau kita faham dengan maksudnya dengan jelas, kita akan baca Al-Quran ini, jangan kita baca untuk orang lain lah. Kita baca untuk diri kita sendiri. Kita membaca Al-Quran itu untuk menunjukkan siapa kita. Who we are depan Allah. Siapa kita ni berdepan dengan Allah. So kalau kata kita lawan ayat Allah ini, sebenarnya kita automatically melawan Allah. Kita berzina, automatically kita lawan Allah. Kita ambil riba, tanda kita berperang dengan Allah. Itu Allah sebut dalam Quran. Tapi kita berani buat. Ini yang celakanya manusia ni, dia berani berdepan dengan Allah. Berdepan-depan, Allah larang, Allah cakap jangan dalam Quran, yang itulah yang dia buat. So siapa kita hari ni is defined daripada surah Al-Baqarah lagi. Jangan cakap baca 114 surah. Baca Al-Baqarah tu baru masuk ayat ke-6, Allah dah pesan, Allah dah nampakkan siapa engkau. Allah dah cakap engkau ni adalah orang-orang yang ingkar. Kalau engkau baca Quran ni habis 30 juzuk, engkau khatamlah 50 kali sekalipun, tapi bila engkau baca, engkau buat juga benda yang sama. Engkau baca, engkau ngadap juga zina. Tahu? That's why dalam caption kita tulis ni, yang pergi berzina tu bukan tak solat, dia solat. Bukan tak pakai tudung, pakai tudung. Sekolah agama. Tetapi dia berzina tak? Berzina lagi. So kita nak cakap siapa? Siapa yang ingkar sebenarnya hari ini? Siapa yang betul-betul yang melawan Allah berdepan, yang dah melaksanakan satu
Apa yang Allah dah perintah, itulah yang dibuat. Kata-kata Allah tu sudah tak jadi apa-apa kesan pada dia. Tahu, baca Quran ni akhirnya baca untuk apa? Baca untuk orang mati. Kita cuma boleh bacakan kepada dia bila dia mati. Dan dia tak berguna dah. Quran sudah tak berguna kepada orang mati. Terputus amalan. Bacalah banyak mana pun, dia tak akan sampai kepada si mati. Dan pastinya si mati tu tak mampu untuk hidup balik untuk dia berubah. Melainkan kita kena baca Al-Quran ini untuk kita baca kepada orang-orang yang hidup. Kerana selama ini dia tidak memiliki roh. Dia tidak mempunyai roh. Dia baca tanpa roh. Dia baca tak ada perasaan. Dia tidak baca dengan hati yang memahami apa mesej Allah. Dan kita akan jadi orang yang sangat-sangat rugi. Rugilah. Wal asri. Rugi. Masa kau seumur hidup, dah berapa puluh tahun hidup, rugi Allah cakap. Ayat 5 tu nak jadi orang yang beruntung. Engkau dapat apa yang dapat juga oleh orang yang terdahulu. Apa yang orang dahulu dapat? Dia dapat Taurat, Injil, dan dia dapat juga Al-Quran ni kita ni. Tapi kita jadi orang yang rugi. Ada kitab, tak reti guna. Allah bagi peraturan, Allah bagi perintah, tak tahu macam mana nak laksanakan perintah. Yang Allah larang itulah yang kita buat. Dan kita jadi orang yang rugi. Seistighfar kita di situ, sungguh-sungguh dalam-dalam kita istighfar dalam. Adakah kita ini orang-orang yang kafir yang Allah sebut tu? Kalau kita baik hari ini, kita dah daripada kita kecil sampailah kita besar, kita berjaya elakkan diri kita. Elaklah segala-gala masa yang Allah cakap tu, kita buat benda yang lalai, lara, kita berjaya hindarkan. Dan kita bukan orang kafir. Kita boleh mengaku kita bukan orang kafir. Kita boleh mengaku kita bukan orang yang ingkar. Tapi kalau kata daripada kecil lagi kita banyak buat benda-benda maksiat-maksiat titik bengek yang kita tahu kita buat salah. Kita campur adukkan yang hak dengan yang batil. Berkata kepada mak dan bapa itu pun dah dikonsider sebagai ingkar, derhaka. Ingkar tau tu dengan mak bapa. Allah cakap kau berkata ingat balik daripada kita kecil sampai kita besar, berapa banyak kita cakap kepada mak bapa kita. Walaupun offend Allah sebut dalam Quran, walaupun kau cakap terdetik di hati kita, terdetik di hati kan. Tapi kalau kita ikut fiqh, detik di hati belum lagi dikatakan buat jahat, sehinggalah kita menunjukkan dengan bainat baru kita buat jahat. Tapi kena tahu hati ni sama juga Allah kata fitnah. Fitnah ini boleh membunuh. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita ni seronok mulut ni, celupa kita dalam menyampaikan benda-benda yang tak betul. Cakap fitnah tu macam berat, tapi cakap benda bohong rasa berat lagi. Cakap benda bohong, ada bohong kita sembang je. Mengumpat pun satu fitnah. Sedap mengumpat ni. Tambah berjemaah kan, kena ada seorang subjek, 5 orang bantai seorang. Tahu, ramai-ramai pakat bagi dia punya pandangan, dan bukan pandangan yang baik, pandangan negatif. Pakat mengutuk, mengumpat, subjeknya tak ada, sedap mengumpat. Tapi bila subjeknya ada, semua buat diam je, macam tak ada apa-apa kan. Nak cakap pun tak berani. Tak cakap berdepan, kita cakap kat belakang. Tu habit manusia. Itu Al-Lata, Al-Manah dan Uzza yang kita sembah, yang kita jadikan sebagai pangkat, harta, tahta, wanita. Banyak cerita ni, tak habis lagi topik ni, kita bawa lagi esok, kita sembang lagi. Tapi inilah kita yang nak bagi tahu siapa kita hari ni. Ingkarnya kita ni kerana kita jadi manusia yang kau cakaplah apa pun, Allah kata aku bagilah apa pun, kau dah jadi manusia yang tak ada gunanya. Bagi Quran ni dah berapa puluh tahun Quran ni duduk dekat kita ni, dah berapa banyak dah Quran ni, ayat-ayat yang kita baca ni, yang kita ingkar, yang kita dah jadi orang yang derhaka kepada Allah, yang kita tak sedar. Itu belum campur yang kita buat dengan sedar. So Allah sebut apa? Tengok dekat ayat 7-nya. Sebab kita sama ni, kita baca ayat ni dekat siapa? Kita baca dekat orang Israel, kita baca dekat ni orang Yahudi, kita baca dekat orang Nasrani. Kita tak baca untuk kita. Padahal Quran ini diturunkan untuk siapa? Untuk kita. Bukan Quran ni baca nak mengumpat umat lain. Bukan Quran ni kita baca Allah nak bagi tahu tentang dosa orang yang lain. Tak, Allah tak ajar kita mengumpat orang lain. Allah ajar kita baca ni, Iqra' kitabaka. Bacalah kitab diri kau. Cukuplah dirimu sebagai penghitung.
Surah 17 ayat 14. Allah kata apa? Cukuplah diri kau yang menghitung diri kau. So baca Quran ini, kita rasa muhasabah. Ni diri aku ni, bukan cerita pasal orang lain ni. Ni diri aku. Buang kurungan Muhammad itu. Engkau tu siapa? Kamu tu siapa? Aku tu siapa yang kita baca tu? So fahamkan mesej Allah tu supaya kita jelas. Siapa kita? Okay, Allah sebut qadamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawah wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati mereka, Allah telah pun mengunci pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya dah ditutup. Itu kita hari ni. Kita baca, buka tutup Quran ni sampai khatam banyak-banyak kali, akhirnya sebenarnya kita ni jadi orang yang Allah tak bagi pun kita kefahaman. Allah tak bagi pun kita ini orang yang mampu untuk membaca Quran dengan yang hak. Kita jadi manusia yang menyangka-nyangka, yang bersangka-sangka, yang berangan-angan dengan Al-Quran yang kita ada di tangan kita. Kita jadi orang yang mereka-reka je hidup kat dunia ni. Bid'ah macam-macam kita buat. Jadi apa yang Nabi buat, kita tak ikut. Kita buat pula benda baru yang kadang-kadang atas nama Nabi, kita jadi orang yang menunggang agama. Kita tak buat apa yang Nabi suruh, Nabi perintah. Apa yang Rasulullah dah buat, yang dah tunjukkan, sunnah yang Nabi suruh kita pegang, kita abaikan. Kita buat cara kita sendiri. Dah jadi satu yang salah. So ambillah pelajaran untuk kita memahami ayat-ayat Allah ni supaya kita tidak jadi orang yang macam mana? Begitu. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Habis. Ruginya kita bila kita jadi orang-orang yang tidak nampak. Allah dah bagi petunjuk. Ni duk kata duk minta petunjuk ni. Kan? Kita dah lama dah memfitnah Allah dengan hidayah Allah ni. Kan? Kita duk cakap apa? Mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah. Tak. Allah dah bagi kat kita ni Al-Quran. Kitab ni. Nama kitab ni pun namanya kitab Al-Hidayah. Al-Hidayah. So kitab hidayah ni dah ada. Tapi malangnya kita tidak menerimanya dengan berlapang dada. Allah nak bagi ilmu kat dada kita, tapi kita tolak. Kerana nafsu kita di dada. Kita lebih kuat daripada ilmu yang Allah nak bagi. Allah nak sucikan hati kita, tetapi dada kita ni dipenuhi dengan gelojak nafsu kita yang lebih besar, sampai dia boleh makan ilmu tu. Dia kata tak payah, nanti dululah, muda lagi, enjoy dulu, then gone. Tapi kita tak boleh nak cakap apa, kerana akhir-akhir ni mana tahu umur 50 nanti kita dah nampak sedikit sinar kan, dah nampak siapa kita, dah mula rasa nak bertaubat, dah mula nak insaf semua. Kemudian barulah kita nak menyerahkan diri kita kepada Allah. Ibarat lembu yang dah cukup usia matangnya disembelih. Kalau dah waktu sembelih tu, nyawa lembu dikerongkong tak? Dah dikerongkong. Adakah kita nak jadi seperti Firaun? Yang nyawanya dah hampir-hampir dekat dengan kematian, barulah dia kata, aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Wa ana minal muslimin, dia cakap. Firaun pun cakap apa? Wa ana minal muslimin, dan jadikanlah aku sebahagian daripada orang-orang yang Islam. Dia nak beriman juga. Tetapi Allah terima tak taubat Firaun? Tak terima. Kita ni orang-orang yang melakukan kerosakan, hidup di bumi dengan sewenang-wenangnya. Kita membunuh anak lelaki, kita membiarkan hidup anak perempuan, dan kita melakukan kerosakan. Itu cerita Firaun. Jangan tengok Firaun tu saja. Ada tak ciri-ciri Firaun tu dalam diri kita? Banyak. Kalau kita baca Quran, kita faham. Firaun yang paling besar sekali itu adalah diri kita sendiri. Kita lawan Allah. Ana rabbukumul a'la. Aku ni lagi besar daripada ni. Bila kita dah jadi bos, dah jadi tahta kita lebih tinggi, pangkat kita tinggi, harta kita dah banyak kan, cara kita cakap pun dah lain. Cara kita pandang orang yang lebih rendah daripada kita pun dah lain. Cara kita pandang orang yang lebih miskin daripada kita pun dah lain. Orang lebih susah daripada kita pun dah lain. Naik kereta, tengok orang naik kereta sebelah. Kita yang pakai kereta besar, tengok orang pakai kereta kecil pun dah lain. Bawa kereta pun dah lain. Pakai baju branded sikit, jalannya dah lain. Bawa telefon mahal sikit, gayanya dah lain. Dah, itu senang je kita boleh baca. Sebab apa? Sebab manusia sudah menyembah status sosial yang ada pada diri dia. Itulah Lata, Manan dan Uzza. Tak sedar, telefon brand itu menjadi satu kemestian. Bukan beli telefon, beli brand. Why? Di situ ada sembahannya. Kita tengok ayat ke-8. Dah 1 jam
So kita tengok ayat ke-8. Wa minan naisi may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang beriman. Dia mengaku beriman. Dia kata apa? Dia berkata aku beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Allah cakap, kita ni ramai tau akhir zaman ni, kita cakap kita ni beriman betul, kita mengaku kita Islam betul, tengok IC Islam betul, cek keturunan kita betul, lahir daripada keluarga Islam betul, cakap pun Melayu betul, boleh baca Fatihah betul, berapa ramai yang baca Quran betul, cantik, tajwidnya betul. Tapi ada tak yang minum arak? Ada tak yang berzina? Ada tak yang mencuri? Ada tak yang masuk night club? Ada tak yang melakukan kerosakan? Ramai tak? Ramai. Ramai tak yang beriman? Ramai. Islam kita hari ni pakat mengaku Islam, tambah kalau dah terlibat dengan benda-benda yang campur aduk yang hak dan batil. Berapa ramai daripada kalangan-kalangan kita tu yang duduk dekat dalam. Susah kita nak cakap bila mana kita melihat buktinya terlalu jelas di depan mata kita hari ni. Kezaliman kita itu, kegelapan yang kita hidup depan mata kita terlalu terang dan jelas, tetapi kita masih lagi boleh selesa hidup dalam dunia yang penuh dengan maksiat hari ini. Kita redha dengan banyak benda, kita bertoleransi dengan terlalu banyak kemungkaran. Itulah kita tak rasa benda itu sesuatu yang serius. Allah sedang bercakap dengan kita dengan sepenuh hikmahnya. Allah bagi Quran bukan untuk sedarkan orang lain, untuk sedarkan diri kita dulu. So kalau kita baca Quran ini tetapi Quran ini tidak mampu untuk menjentik jiwa kita berfikir siapa yang Allah sedang bercakap, dengan siapa yang Allah sedang berinteraksi, berkomunikasi, dan kita jadi orang yang rugi. So kalau ayat-ayat ini kita baca, semuanya kita tolak. Oh, yang ni orang lain, ini Yahudi, ini Nasrani, ini ahli kitab, ini bukan ni, ini semuanya untuk orang kafir kat luar sana. Tetapi kita tidak melihat kekafiran yang ada dalam diri kita, then you are gone. Kita jadi orang yang rugi. Kita jadi orang yang menipu diri kita sendiri. Orang yang tertipu dengan dunia yang kita sedang hidup hari ini, tertipu dengan segala benda yang ada depan mata kita. Itu ayat dalam ayat yang ke-9. Tengok ayat 9 tu, Allah cakap apa? Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sedari. Kita tak sedar sebenarnya yang kita sedang buat benda ni adalah maksiat, yang kita sedang ingkar kepada Allah, derhaka kepada Allah, berdepan. Ambil riba saja pun sudah jelas menampakkan keingkaran kita. Dan kitalah menjadi orang yang rugi, sebenar-benar rugi tanpa kita sedari. Dan kita jadi manusia yang bercakap tapi kita tak buat. Allah benci tak? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah benci sebenci-bencinya. Allah murka, besar kebencian Allah tu bila kita cakap tapi kita tak buat. Kita nak menipu Allah tapi sebenarnya kita sedang menipu diri sendiri. Tahu? Baca Quran dah betul. Tapi dalam kita baca itu kita tak faham apa pun. Kita tak buat pun apa Allah suruh. Kita berangan-angan kita dah mendapat pahala. Kita rasa suara kita sedap, suara kita cantik. Kita rasa amal kita dah Allah terima. Padahal amal kita tu, apa yang kita baca dan yang kita buat itu terkait. Baca lain, cakap lain, yang kita buatnya lain. Allah benci tak? Allah benci. So berhati-hati dalam kita menjadi orang yang mengaku beriman tetapi tanpa sedar kita ini adalah orang yang zalim, jauh daripada hakikat agama, kafir, ingkar dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kita menjadi orang yang fasik, berpura-pura duduk dekat dunia ni mengatakan kita beriman, tapi kitalah orang yang mengotorkan nama Allah, mengotorkan agama yang Allah bagi kat kita. Allah itu dah kekal suci, yang kotornya kita yang mengotorkan Islam itu dengan akhlak kita yang penuh dengan batil, kejahatan, nafsu serakah kita sendiri. Dan kita boleh jadi orang yang munafik bila-bila masa sahaja. Bila mana kita ini Allah bagi amanah, bagi agama, kita khianati amanah tersebut. Bila Allah bagi, kita bercakap bohong. Bercakap bohong ni
Ini kita berbohong dengan Allah saja. Jangan cakap kita berbohong dengan manusia. Kita solat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita tu, sesungguhnya solatku dan ibadahku, wa nusuki, khidmat dan kerja buat aku ini, dan hidup dan matiku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padahal ikrar kita tu, keluar saja solat, hilanglah lillah tu. Semuanya lillah lain. Allah dah kita letak tepi. Sembahan yang lain tu depan mata kita. Bos kita, majikan kita, anak kita, isteri kita, idol kita, tahu, idola, tahu, artis sana, artis sini, segala mak nenek yang ada depan mata kita tu semua sudah menjadi sembahan kita yang kita lebihkan daripada Allah tadi. Dalam solat 5 minit mengakui macam-macam, baca doa iftitah, baca Fatihah yang cantik, baca Quran yang cantik, tapi bila kita keluar daripada solat, semua ke laut. Kita buat benda lain. Dan di mana nak katakan solat kita itu mencegah keji dan mungkar? Gone case. Habis. Kita menipu diri kita. Cakap lain, dalam solat cakap lain, kat luar lain. Na'udzubillahi min zalik. Kita mohon, kita beristighfar, kita minta kepada Allah dijauhkan daripada sikap dan sifat kita menjadi manusia begini, dan kita mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita, anak cucu kita, Allah selamatkan diri kita daripada api neraka Jahannam, api yang sebenarnya ada dalam jiwa kita, api yang ada dalam diri kita, api yang begitu kuat nafsunya mengajak kita kepada dunia yang sementara ni. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, ampunkan kita, Allah jadikan kita ini orang yang menjadi asbab untuk kita kembali semula kepada agama. Kita berubah kerana kita mahu mengubah nasib kita dan mengubah nasib keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan. Dan Allah dah bagikan dah hidayah kepada kita. Allah bagikan kita Al-Quran, namanya Al-Quran Al-Hidayah. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita yang benar-benar berpegang kepada ayat ini. Nah, kita berpegang kepada perintah Allah ini untuk kita kembali dengan menjadi hamba-Nya yang sebenar-benar takwa, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan sedikit sebanyak cetusan minda pada pagi ini dapat mengangkat semula keinginan kita untuk kembali mencari Allah dengan sebenar-benar ilmu, bukan lagi dengan bersangka-sangka. Itu saja harapan daripada saya. Terima kasih kepada semua yang komen. Terima kasih kepada semua yang memberikan pandangan. Jangan lupa, kita ada satu group discussion kita dalam Telegram. Kita ada ruang untuk kita bersembang panjang di situ. Kalau kata ada keperluan, ada yang kita perlu dengan lebih lanjut penjelasan dan juga perbincangan, boleh teruskan di situ. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk kita sama-sama berbincang dengan lebih jauh dalam bicara maqasid, dan Allah berikan kita peluang masa yang ada ni, umur yang ada ni, untuk kita sama-sama perbaiki daripada kita menjadi orang yang rugi kepada orang yang beramal soleh, melakukan islah, jadi orang yang soleh, untuk kita kejar semula redha yang Allah beri kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.